Okay, murid-murid, sila tulis nama dengan kelas anda dekat mesej sana. Cikgu akan buat rekod nanti. Okay, sila tulis nama dekat mesej sana untuk cikgu rekod kehadiran anda. Okay, untuk sesiapa yang baru masuk, sila tulis nama dengan kelas anda dekat mesej sana sebagai kehadiran. Okay, selamat pagi. Kepada sesiapa yang baru masuk, sila tulis nama anda pada mesej sana, nama dengan kelas anda sebagai kehadiran anda dalam Google Meet. Okay, kepada semua murid yang baru masuk, sila tuliskan nama anda dengan kelas anda dekat mesej sana sebagai rekod kehadiran cikgu.
Okay, thank you. Rini, Rini dapat dengar? Kamu boleh tutup webcam kamu untuk supaya line nanti lebih lancar. Okay, thank you. Okay, cikgu tidak akan minta anda buka kamera kerana cikgu risau tentang line kamu semua nanti tidak cukup lancar lah. Jadi cikgu pun tidak akan buka webcam cikgu. Okay, jadi kita tunggu lagi 2 minit, kita akan mula. Okay, jadi kalau ada kawan-kawan kamu dekat luar sana yang tidak dapat masuk, risau, kamu beritahu mereka jangan risau. Cikgu sudah rekodkan apa benda yang cikgu ajar nanti. Nanti lepas cikgu ajar, cikgu akan uploadkan dia ke dalam YouTube dan kongsikan link YouTube tu ke dalam group supaya mereka boleh tengok semula dan belajar semula. Okay, tujuan cikgu adakan Google Meet ini memang adalah supaya kita cikgu ajar dekat sini dan cikgu juga boleh tunjuk ajar macam mana jawab soalan dalam buku kerja. Kerana kamu semua sudah ada buku kerja, jadi nanti cikgu juga akan tunjukkan. Okay, supaya kamu lebih faham macam mana jawab soalan dalam buku kerja nanti. Okay. Jadi, kepada kamu yang ada dekat sini, cikgu harap dekat depan kamu selain daripada handphone ataupun komputer kamu, kamu juga kena ada buku teks sains dengan buku kerja sains anda di depan. Okay, supaya apabila cikgu tunjukkan nanti, kamu pun boleh rujuk dalam buku teks kalau tidak cukup jelas. Okay, hari ini kita akan belajar tentang koordinasi dan gerak balas. Okay, jadi sudah 10.15, jadi kita akan mula belajar untuk hari ini. Okay, jadi untuk semua murid-murid yang ada dalam Google Meet ini, okay, hari ini kita akan belajar bab 3, koordinasi dan gerak balas. Koordinasi dan gerak balas. Jadi, topik ini memang sebelum cuti bulan 4 hari tu cikgu ada bagi dalam bentuk YouTube. Tapi untuk buku kerja cikgu masih belum suruh kamu mula buat lagi. Jadi hari ini kita akan mula dengan bab ni, cikgu akan ajar dalam Google Meet dengan bab ni dan kita akan sambung. Okay. Jadi apa itu koordinasi dan gerak balas? Okay, kalau kita lihat dekat sini. Okay, kalau kita lihat dekat sini. Okay, jadi kita lihat dekat sini. Okay, bulletin sains. Okay, jadi sesiapa yang baru masuk, sila tuliskan nama anda dengan kelas anda dekat mesej sana supaya cikgu rekodkan kehadiran anda. Okay, kita buat macam ini setiap kali ya, jadi lain kali cikgu tidak akan selalu ingatkan lagi. Okay, jadi kita mula. Okay, kalau kita lihat dekat sini, bulletin sains. Suhu badan kita kekal pada suhu 30 darjah Celsius supaya tindak balas kimia dalam badan kita berfungsi dengan baik. Oleh itu, suhu 37 darjah Celsius ialah suhu normal dalam badan kita. Tahukah anda bahawa mamalia dan burung juga mempunyai satu suhu badan yang kekal? Suhu normal itu berbeza-beza mengikut jenis haiwan. Contohnya, suhu badan normal burung murai ialah kira-kira 39 darjah Celsius. Manakala suhu badan normal bagi landak ialah 30 darjah Celsius. Jadi bermaksudnya dekat sini kita tahu bahawa suhu badan kita untuk setiap haiwan dengan manusia ini adalah berbeza-beza. Dan
Suhu yang kekalnya biasanya kita panggil dia sebagai mamalia. Okey, jadi selain kita berlari, badan kita akan menghasilkan haba yang menyebabkan suhu kita meningkat. Oleh itu, kelenjar peluh dalam badan kita akan menghasilkan peluh untuk menurunkan suhu badan. Jika suhu badan kita tidak dapat turun ke suhu normal, maka sel-sel badan kita tidak akan dapat berfungsi dengan baik dan boleh menyebabkan kematian. Suhu badan yang melebihi 6 darjah Celsius daripada suhu normal akan menyebabkan kematian. Oleh itu, pesakit yang demam perlu diawasi dengan rapi untuk mengelakkan suhu badan kita daripada naik secara mendadak. Okay. Jadi dekat sini, cikgu rasanya kamu dari kecil hingga sekarang, kamu pun telah tahulah apabila kamu demam panas, biasanya kamu akan diberi ubat dan kamu juga akan diberi kain yang lembab dekat atas kepala anda supaya suhu badan kamu boleh diturunkan. Okay. Jadi di sini kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Homeostasis dalam benda hidup. Okey. Apa maksud homeostasis? Homeostasis merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma, misalnya aras, suhu, air, pH. pH adalah apa? pH adalah tentang kalau kita tahu masin dengan masam tu kan, itu adalah tentang pH lah. Masin dengan tekanan darah dan sebagainya supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Pengekalan persekitaran dalam badan suatu organisma dalam keadaan seimbang dan stabil membolehkan semua proses hidup dalam badan organisma itu berjalan dengan lancar. Kalau tidak seimbang, kita pun tidak akan rasa sehat. Sekiranya keadaan persekitaran tidak seimbang, misalnya suhu terlalu tinggi, sel-sel organisma boleh mati. Misal katanya kalau kita demam panas, suhunya kita terlampau tinggi sehingga boleh mencapai 42 darjah Celsius. Itu adalah satu keadaan yang sangat bahaya. Akan mungkin menyebabkan otak kita terjangkit oleh bakteria ataupun virus ataupun sehingga dia boleh mati. Kalau kita lihat dekat bahagian sini, masa silam. Homeostasis berasal daripada perkataan Greek. Homeo yang bermaksud sama dan stasis yang bermaksud tidak bergerak. Jadi ini adalah tentang macam mana kita jelaskan homeostasis. Lepas tu kita lihat lagi homeostasis dalam manusia. Pernahkah anda menggunakan ketuhar? Dekat rumah anda ada ketuhar ke? Tahukah anda bahawa termostat, yang ini termostat digunakan untuk mengawal suhu ketuhar? Jika termostat mengesan suhu ketuhar terlalu tinggi, fungsi pemanas pada ketuhar akan dimatikan dan suhu akan turun. Sebaliknya, jika termostat mengesan suhu ketuhar terlalu rendah, fungsi pemanas akan dihidup semula untuk menaikkan suhu. Selain daripada ketuhar, cikgu rasanya semua rumah anda ada periuk nasi kan? Apabila periuk nasi itu, nasi kita telah masak, kamu akan nampak
lampu itu dia akan lompat kepada keep warm. Keep warm itu dia juga adalah satu fungsi untuk mengekalkan suhu pada nasi supaya nasi itu dia tidak akan terlalu sejuk ataupun nasi itu dia tidak akan panas sehingga dia terbakar lah. Okay, jadi itu fungsi ada pada periuk nasi anda. Dia berfungsi untuk mengawal suhu pada nasi anda supaya kita bila kita makan nasi itu adalah panas dan tidak terlampau panas. Begitu juga dengan badan kita yang mempunyai mekanisme yang boleh mengawal suhu badan. Kandungan air dan sebagainya supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Okay, kita lihat lagi ke bawah. Okay, macam mana proses kawalan homeostasis? Apabila keadaan persekitaran dalam badan kita berubah, misalnya suhu meningkat, pusat kawalan di otak akan mengesan peningkatan itu. Mekanisme pembetulan akan bertindak dan suhu akan menurun kepada julat normal. Sebaliknya, apabila suhu badan menurun, mekanisme pembetulan akan bertindak dan suhu akan meningkat kepada julat yang normal. Jadi ini adalah satu gambar raja tentang proses perkawalan homeostasis. Bisa katanya julat suhu kita normal. Bila kita normal, tidak ada apa-apa akan berlaku. Kalau suhu kita meningkat, kamu boleh nampak dekat pusat kawalan ini, suhu kita meningkat. Jadi dia akan bertindak. Okay, dia suruh kita buat mekanisme pembetulan. Jadi kena betulkan supaya suhu kita jadi normal. Jadi macam mana? Dia buat sesuatu untuk menurunkan suhu badan kita kepada normal. Jadi macam mana dia buat? Mungkin kita akan berpeluh kan? Jadi apabila kita berpeluh, suhu dia akan berturun. Jadi itu adalah macam mana hasil kerja badan kita buat lah. Jadi macam mana kalau julat suhu normal kita menurun? Pusat kawalannya otak kita, okey, suhu badan kita sudah menurun, tak cukup, tak boleh. Jadi dia akan suruh mekanisme membuat pembetulan. Jadi macam mana pembetulan itu dibuat? Jadi badan kita perlu lebih banyak makanan dan kita menghasilkan haba yang lebih tinggi lagi supaya suhu kita boleh meningkat sehingga suhu normal. Jadi ini adalah tentang macam mana proses kawalan homeostasis. Ini adalah untuk bahagian suhu lah. Jadi dekat sini kita lihat homeostasis ni adalah penting kepada manusia. Antara kawalan homeostasis yang penting dalam badan manusia ialah kawalan atur kandungan air dan suhu badan. Ini dua adalah antara yang paling penting dalam homeostasis manusia. Jadi kamu lihat dekat sini. Bagaimana badan saya mengawal atur kandungan air? Macam mana? Ada kamu pernah fikirkan macam mana badan kita mengawal supaya kandungan air dalam badan kita itu adalah mencukupi ataupun kalau dia melebihi, macam mana badan kita akan buat? Pernah anda fikirkan? Jadi apabila air dalam badan kita tak cukup macam mana? Kita akan rasa dahaga kan? Jadi kita akan ambil air. Jadi kalau badan kita terlalu banyak air macam mana? Kita akan kencing. Kita akan kencing. Jadi itu adalah cara dia mengawal kandungan air. Jadi macam mana badan kawan saya mengawal aturan suhu badan? Jadi tadi cikgu sudah terangkan betul. Jadi aktiviti ini kita skip, kita lihat. Kawalan atau
kandungan air. Jadi kita lihat. Jadi kita sekarang lihat yang bahagian yang atas. Kita lihat. Sistem yang melibat dalam kawalan atau kandungan air ialah sistem perkumuhan. Sistem perkumuhan salah satu adalah apa? Adalah kencing kita lah. Dan sistem endokrin. Antara organ yang terlibat ialah ginja dan otak. Kita lihat. Jadi macam mana kalau aras air normal meningkat? Kandungan air dalam badan meningkat apabila kita meminum air. Jadi dikesan oleh otak. Otak sudah tahu, okey, air sudah dekat badan kita sudah banyak. Jadi mekanisme pembetulan dia akan mula buat kerja. Otak akan merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginja menambahkan penghasilan air kencing. Jadi lebih banyak air kencing akan dihasilkan. Jadi apabila kita sudah buang air kencing kita, kandungan air dalam badannya kita sudah menurun. Walaupun kita tidak buang air kencing, tapi kandungan air dalam badan kita memang akan sudah turun. Kenapa? Kerana air kencing kita itu bukan dihasil terus dilepaskan, betul? Dia akan pergi kepada punting kencing kita, iaitu macam tangki lah, tangki untuk air kencing kita. Jadi macam mana kalau aras air normal kita menurun? Macam mana? Apabila macam kandungan air dalam badan menurun apabila kita berpeluh ataupun cuaca sangat panas, otak akan mengesan. Jadi otak itu akan buat kerja dia. Jadi dekat sini kamu boleh nampaklah otak ini macam dia mengawal semua benda dekat badan kita. Jadi mekanisme pembetulan akan bekerja sekarang. Jadi otak merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginja mengurang penghasilan air kencing. Dan kita juga akan berasa dahaga. Jadi air kencing telah dikurangkan dan kita rasa dahaga, apa yang kita akan buat? Kita akan minum air. Jadi itu adalah satu simptom otak itu kepada kita. Jadi apabila kita rasa sudah dahaga, jadi bermaksudnya kandungan air dalam badan kita memang tidak cukup. Ataupun air kencing kita sudah sangat kurang. Itu pun adalah salah satu simptom bahawa air dekat badan kita tidak mencukup. Jadi apabila kita minum kerana selepas rasa dahaga, kandungan air dalam badan kita akan meningkat. Jadi ini adalah kawalan atau tentang kandungan air dalam badan kita. Jadi macam mana dengan suhu? Kita lihat. Sistem yang terlibat dalam kawalan atau suhu badan ialah sistem perkumuhan. Kamu lihat. Masih lagi sistem perkumuhan lagi. Sistem endokrin. Jadi kamu boleh nampak, jadi ini dalam suhu dengan air, badan kita dia adalah menggunakan dua sistem yang sama ini. Jadi antara organ yang terlibat sekarang adalah lain sudah dia kamu tengok. Adalah kulit, otak dan otot rangka. Tadi adalah apa? Tadi, kalau tadi kamu lihat, tadi yang terlibat adalah ginja dengan otak. Dan sekarang kamu nampak dekat sini dia adalah kulit, otak dan otot rangka. Jadi macam mana otot rangka kita ini akan bekerja? Jadi kita lihat. Suhu badan kita normal dekat sini adalah 37 darjah Celsius. Jadi apabila suhu badan kita meningkat lebih daripada 30 darjah Celsius, macam pada hari yang panas, suhu badan kita juga akan meningkat. Ataupun bersenaman, ataupun kita bekerja, ataupun kita sakit, suhu badan kita akan meningkat. Dan benda ini akan dikesan oleh otak kita. Jadi apabila otak kita sudah mengesan,
mekanisme pembetulan akan bermula buat kerja dia. Jadi salur darah kita akan mengembang. Kenapa salur darah kita akan mengembang? Supaya lebih banyak darah akan mengalir dalam seluruh badan kita. Kamu kena ingat, darah selain daripada dia mengangkut makanan dengan buangan kita dalam badan kita, dia juga merupakan salah satu yang utama dalam badan kita untuk mengawal suhu badan kita. Kenapa? Kerana dia boleh bergerak di seluruh badan kita. Dan bulu roma kita akan condong. Bila kita terlalu panas, bulu roma kita akan condong ataupun dia baring lah. Kenapa? Kerana dia tidak akan merangkapkan udara. Dan badan kita akan berpeluh. Dan aktiviti otot rangka tanpa rembesan hormon-hormon tertentu akan berkurang. Seterusnya menurunkan suhu badan. Jadi biasanya apabila kita sangat panas, kita akan rasa sangat malas kan? Itu adalah sebab otak kita, mekanisme pembetulan kita sudah bekerja. Dan air kencing kita pun sedikit. Kenapa air kencing kita akan sedikit? Kerana kita berpeluh. Berpeluh dia akan mengeluarkan air untuk menyejukkan badan kita. Dan jadi air dalam badan kita tak cukup dan air kencing kita pun akan berkurang. Jadi apabila mekanisme pembetulan ini sudah buat kerjanya, suhu badan kita akan menurun. Macam mana kalau suhu badan kita turun daripada suhu normal 37 darjah Celsius? Misal katanya pada hari yang sejuk, mungkin dalam tempat yang ada musim sejuk ataupun dekat Malaysia kita sini, kalau hujan terlalu sejuk ataupun dalam bilik aircon terlalu sejuk, pun akan kita mengalami masalah yang hampir sama. Jadi otak kita juga akan kesan. Mekanisme pembetulan akan mula buat kerjanya. Jadi salur darah kita akan mengecut. Kenapa salur darah kita akan mengecut? Supaya darah kita ini dia bergerak dengan lebih perlahan dan suhu tidak akan macam mana, terbebas di atas permukaan kulit kita. That's why biasanya kalau masa kita sejuk, mana tempat kita yang paling sejuk selalunya? Adalah tapak kaki dengan tapak tangan kan? Lepas tu yang kedua, bulu roma kita akan menegat. Jadi bulu badan kita itu akan menegat. Kenapa dia menegat? Dia akan merangkapkan udara. Udara ini dia macam satu selimut lah. Dia macam satu selimut di permukaan kulit kita. Kenapa? Supaya haba kita tidak mengalir keluar dari badan kita terlalu cepat. Dan kita juga akan kurang berpeluh. Murid-murid, walaupun kadang-kadang kita tak rasa kita ada berpeluh kan, tapi badan kita tetap ada berpeluh, tapi dalam kandungan yang sangat sikit lah. Terutamanya apabila suhu badan kita telah menurun. Lepas tu, otot rangka akan mengecut dan mengendur secara aktif dan menyebabkan seseorang menggigil. Apabila kita menggigil kan, sebenarnya itu adalah otot kita. Dia tengah buat kerja. Kenapa? Untuk meningkatkan suhu badan kita. Untuk meningkatkan suhu badan kita. Jadi pada masa yang sama, hormon tertentu akan dirembes untuk meningkatkan metabolisme badan kita. Metabolisme ini dalam badan kita ini adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Kerana macam kita ini kan, kalau bagi orang yang senang gemuk,
biasanya dia mempunyai metabolisme badannya yang rendah. Kenapa? Apabila metabolisme badannya rendah, dia kurang menggunakan tenaga. Jadi banyak benda yang kita makan itu akan jadi apa? Jadi lemak. Jadi untuk sesiapa yang sangat kurus, walaupun dia sudah makan banyak, dia mempunyai metabolisme badan yang tinggi. Jadi itu that's why kenapa apa benda yang dia makan itu telah digunakan oleh badannya sebab metabolismenya tinggi. Okay, apabila mekanisme pembetulan ini telah buat kerja dia, suhu badan kita akan meningkat kepada suhu normal. Jadi kelas, semua ini adalah satu benda yang kalau dia adalah dalam keadaan yang sepatutnya sahaja. Jadi kalau ada faktor-faktor yang lain, mungkin kadang-kadang benda mekanisme pembetulan ini dia tidak akan mendatangkan hasil lah. Okay? Jadi kita tengok lagi. Okay. Jadi kita boleh lihat dekat sini. Cikgu kecilkan. Okay. Kawalan lapisan kulit semasa suhu persekitaran tinggi dan suhu persekitaran rendah. Jadi ini kalau adalah dia tinggi lah. Kalau dia tinggi, kelenjar perlu menghasil lebih banyak pelur bagi menyejukkan kulit apabila pelur itu tersenjak. Bulu roma ini dia akan condong untuk mengurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Ini adalah kelenjar pelur lah, ini ya, pelur dia keluar ni. Lepas tu sarur darahnya akan mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit supaya apa? Supaya haba boleh dibebaskan melalui kulit kita. Jadi semua anda pernah tahukah mana tempat kita mempunyai salur darah yang paling banyak? Di sekeliling leher kita, di bawah ketiak kita, itu adalah tempat yang ada banyak saluran darah, ataupun di gelang tangan kita juga ada banyak salur darah. That's why kalau kamu lihat apabila suhu persekitaran rendah, biasanya apabila suhu rendah kita akan gunakan satu kain untuk balut leher kita kan, adalah supaya suhu kita tidak akan menjadi rendah lagi. Jadi macam mana suhu persekitaran rendah, bulu roma akan menegak supaya dapat merangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai penebat haba. Penebat haba ini macam apa? Macam kita tutup dengan satu selimut lah. Tapi ini adalah selimut udara. Dan sarur darah dekat sini dia akan mengecup. Untuk apa? Untuk supaya lebih banyak darah menjauhi kulit untuk mengurangkan kepembebasan tenaga haba. Jadi ini adalah apa yang dia akan buat. Dan kelenjar pelur dekat sini, tak ada pelur akan keluar. Jadi ini adalah tentang manusia. Kita tengok lagi. Ini adalah eksperimen yang kita akan buat. Tapi jangan risau, cikgu akan ulangkan eksperimen ini masa kita balik belajar bersemuka dekat sekolah nanti ya. Jadi kita hari ini kita sudah sampai habis untuk bahagian kita hari ini. Untuk homeostasis dalam haiwan, kita akan sambung pada Khamis. Jadi sekarang kita semua akan tengok kepada buku kerja. Tengok buku kerja anda. Muka surat berapa? Muka surat 34.
muka surat 34. Okay, homeostasis dalam benda hidup. Apa yang kita belajar dalam sini tadi? Okay. Pengekalan persekitaran dalam badan. Pengawal atau suhu badan. Pengawal atau air dalam badan. Lepas tu, cikgu nak kita sama-sama kita lihat nota Bestari. Tengok, homeostasis dalam manusia. 6 nota ini, tak perlu saling nota ini ya. Okay, apa hal telah berlaku? Siapa yang telah tekan share screen? Jangan tekan share screen lagi ya. Okay. Jadi kita semua lihat dekat sini. Sini ada 6 ni. Kamu boleh baca lah ini sebagai nota kamu. Anda tak perlu saling nota ini ya. Tak perlu saling. Kamu boleh baca kerana itu sudah ada dalam buku kerja anda. Okay. Cikgu bersama dengan kamu tengok sekali ke? Okay, homeostasis adalah pengekalan dalam keadaan persekitaran dalam badan seperti aras, suhu dan air supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Kedua, persekitaran dalam badan kita sentiasa berubah-ubah pada setiap masa. Tengoklah dalam satu hari kita ini pun banyak berubah kan. Daripada kita tidur sampai kita bangun, sampai kita bekerja, sampai kita rehat, lepas tu tidur balik lagi, akan berubah dan cuaca suhu di sekeliling kita juga akan berubah. Ketiga ini, perubahan pada persekitaran dalam badan akan membawa kesan buruk kepada sel-sel badan kita jika tidak dibetulkan oleh proses homeostasis. Kalau dia tidak buat kawalan, sel-sel badan kita akan mengalami masalah yang besar. Mungkin akan mati. Jadi sama jugalah dalam keadaan kita sekarang ini. Kalau kita tidak mengawal, kita tidak mematuhi SOP COVID ini dengan betul, kita akan hilang kawalan. Macam apa yang kita sekarang ini, kita tidak dapat belajar bersemuka dekat sekolah kerana kes positif COVID dekat luar sana terlalu tinggi. Maksudnya sudah di luar kawalan. Jadi sekarang kita tak boleh pergi sekolah adalah untuk mengawal supaya kes positif kita itu boleh menurun. Menurun. Lepas tu keempat, kawalan homeostasis yang adalah penting untuk menyediakan satu keadaan optimum dalam badan supaya sel-sel dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap. Kelima, pengawal aturan kandungan air dalam manusia melibatkan sistem pertumbuhan dan sistem endokrin. Keenam, pengawalan suhu badan manusia melibatkan sistem saraf, sistem endokrin dan sistem otot. Jadi dekat sini, ini adalah semua yang penting yang kita belajar tadi. Sekarang kita lihat kepada kerja kita, muka surat 36. Ini kerja yang nanti cikgu nak kamu buat. Tapi cikgu akan sepintas lalu bincang. Pertama, apakah yang dimasukkan oleh homeostasis? Pengekalan keadaan apa? Keadaan persekitaran dalam badan seperti suhu, air dan pH supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Lepas tu kita lihat yang bawah ini. Kawalan kandungan air dalam badan manusia yang melibatkan sistem pertumbuhan dan sistem endokrin. Lengkapkan pernyataan yang dekat bawah. Jadi ini kamu boleh rujuk dekat buku test tadi lah. Kamu boleh rujuk dalam buku test tadi. Kamu cuba dan
Jawapan dekat atas ini ada kamu untuk isi ke dalam. Kamu isi ke dalam. Okay, ada masalah? Jadi nanti kamu cuba buat muka surat 36 ni. Okay, jangan risau, cikgu juga akan beritahu dalam message nantilah, dalam WhatsApp dengan dalam Telegram nanti mana yang kita kena buat. Okay, lepas tu muka surat 37 ini kamu juga kena buat. Kawah atau suhu badan. Tadi adalah apa? Tadi adalah air. Sekarang adalah suhu. Nah, ini adalah apa? Ini adalah semua perkataan yang perlu diisi ke dalam. Jadi semua murid, ini adalah kerja anda. Anda perlu buat dan anda boleh rujuk buku teks anda. Anda boleh rujuk buku teks anda. Okay, jadi anda hanya perlu siapkan 2 muka surat ini sebagai kerja rumah hari ini. Dan lepas kamu siapkan kerja 2 muka surat ini, kamu perlu ambil gambar. Kamu perlu ambil gambar 2 muka surat ini dan hantar kepada cikgu dan tulis nama penuh anda dengan kelas anda sebagai tanda yang kamu sudah ada hadir. Okay? Sama ada terutamanya yang untuk yang tidak dapat hadir Google Meet ini, dia ada hantar kerja ini sebagai tanda yang dia ada hadir. Untuk kamu yang hadir ini, kamu juga kena siap. Hey, kita ada 3 tempat. Kita ada 3 tempat untuk hantar kerja. Tempat yang pertama adalah pada Google Classroom ni. Okay, pada Google Classroom ni. Okay, dalam Google Classroom ni nanti cikgu akan bagilah. Kamu masuk Google Classroom, bagi sesiapa yang dapat masuk Google Classroom, sila hantar kerja dengan Google Classroom. Tapi kalau tidak dapat, jangan risau. Kamu sama ada kamu boleh cari cikgu untuk menyelesaikan masalah atau kamu boleh menghantar kerja kamu dengan apa? Dengan Telegram. Okay, kamu boleh hantar kerja dekat Telegram nanti. Okay, kalau tidak ada Telegram, kamu boleh hantar kerja dekat WhatsApp group yang cikgu telah beritahu kamu. Tapi kamu jangan hantar dalam WhatsApp group tu. Kamu PM kepada cikgu. Kamu hantar secara personal dalam WhatsApp cikgu sana. Okay? Jadi ini adalah perkara yang cikgu nak kamu beri perhatian hari ini. Jadi ingat, okay, kita sampai sini saja untuk hari ini. Kepada sesiapa yang tadi belum tulis nama, sila tulis nama dekat message dengan kelas anda supaya cikgu dapat rekodkan. Cikgu dapat rekodkan kehadiran anda. Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Okay, jadi kamu boleh left sudah. Okay. Jadi kita jumpa balik pada hari Khamis nanti. Okay, bye-bye.